So basically hujah. Basically hujah ada dua jenis hujah. Hujah. Yang pertama ini hujah deduktif. Yang kedua hujah induktif. Hujah deduktif dengan hujah induktif. Apa itu hujah deduktif? Deduktif ni adalah kita buat kesimpulan khusus daripada premis yang umum. Apa itu hujah induktif? Adalah kita buat kesimpulan umum berdasarkan premis yang khusus. Okey, contoh. Okey, ni kita tengok contoh 16 ni. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah deduktif atau hujah induktif. Okey, semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Sudut PQR ialah sudut tirus, maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah. So sini dia bilang semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. So ini adalah premis yang umum. Semua. Contohnya macam semua pelajar di SMITI itu adalah pelajar Muslim. Contoh. Jadi dia premis yang umum. Secara umum. Misalnya dia punya kesimpulannya kesimpulan umum. Okay, sudut PQR ialah sudut tirus. Maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Okay, contohnya macam semua pelajar di SMITI itu adalah Muslim. Lepas tu Firdaus bersekolah di SMITI. So, kesimpulannya Firdaus adalah seorang Muslim. Itu. Kita buat satu kesimpulan khusus daripada premis yang umum. Itu deduktif. Itu hujah deduktif. Semua pelajar SMITI adalah Muslim. Firdaus bersekolah di SMITI. So, Firdaus adalah seorang Muslim. Kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya, kita tidak tahu pun Firdaus ini Muslim kan tak, tapi kita buat kesimpulan dia adalah Muslim. Sebab dia bersekolah di SMITI. Begitu. Kita buat satu kesimpulan khusus daripada premis yang umum. So, A itu adalah hujah deduktif. Okay, B. Semua wakil pertandingan sudoku ialah ahli persatuan matematik. Jamal ialah wakil pertandingan sudoku, maka Jamal ialah ahli persatuan matematik. Deduktif ke induktif? Deduktif. Okay, hasil tambah sudut keluaran bagi segitiga ialah 360. Hasil tambah sudut keluaran bagi segi 4 ialah 360. Hasil tambah sudut keluaran pentagon ialah 360. Maka hasil tambah sudut keluaran setiap poligon ialah 360. So dia bagi kita premis-premis khusus. Maksudnya pertama dia cerita pasal segitiga. Ayat yang kedua dia cerita pasal segi 4. Ayat yang ketiga dia cerita pasal pentagon. Lepas tu daripada 3 pernyataan tu dia buat satu kesimpulan. Dia bilang maka hasil tambah sudut keluaran setiap poligon ialah 360 darjah. Itu adalah induktif. Kita buat kesimpulan umum daripada premis-premis yang khusus. Okey, dia bagi kita fakta. Lepas tu dia suruh kita buat kesimpulan. Itu kita panggil hujah induktif. Okay, hasil tambah digit 18 boleh dibagi tepat dengan 9. Hasil tambah digit 27 boleh dibagi tepat dengan 9. Hasil tambah digit 36 boleh dibagi tepat dengan 9. Maka hasil tambah digit gandaan 9 boleh dibagi tepat dengan 9. So itu adalah hujah induktif. Pak Monyo kan memang hasil tambah digit 18 tu boleh dibagi tepat dengan 9. Maksudnya digit 18 tu kita ada berapa digit?
ada 2 digit. Digit pertama, digit 1 dengan digit 8. So 1 tambah 8, 9. Kita boleh bagi tepat dengan 9. Lepas tu hasil tambah digit 27 pun, 2 tambah 7 kita boleh dapat 9. Boleh dibagi tepat dengan 9 juga. So dibuat kesimpulan, maka hasil tambah digit gandaan 9, hasil tambah digit gandaan 9. Gandaan 9 ni maksudnya sifir 9. So, yang pertama tu 9 kali 2 kan, dapat 18. Yang kedua tu 9 kali 3 dapat 27. Maka hasil tambah digit gandaan 9, digit sifir 9, boleh dibagi tepat dengan 9. So, itu adalah hujah induktif. Boleh faham? Okey. Okey, buat latihan. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah deduktif ataupun induktif. Nombor 1. Semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 6. Maka 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 12. Deduktif ke induktif? Deduktif kan? Asal ada semua sudah itu deduktif. Semua faktor. Okey, nombor 2. 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 3 sama dengan 5 kuasa 5. Darab dengan okey, sama dengan 5 kuasa 5. Lepas tu 5 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 4 sama dengan 5 kuasa 7. Lepas tu 5 kuasa 4 darab dengan 5 kuasa 5 sama dengan 5 kuasa 9. Maka 5 kuasa M darab dengan 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa M tambah N. Deduktif kan induktif? Induktif. Ya. Pandai. Okey, nombor 2. 2 darab 1 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. 2 darab 3 sama dengan 6. Maka pola nombor 2, 4, 6 boleh ditulis sebagai 2N, di mana N sama dengan 1, 2, 3. Deduktif, induktif. Deduktif, induktif. Induktif. So, dia bagi kita premis-premis khusus. Dia bilang, yang pertama dia bagi 2 darab 1 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. 2 darab 3 sama dengan 6. Maka pola, lepas kita dapat, kita punya premis tu, dia buat maka, dia buat kesimpulan. So, itu adalah induktif. Nombor 4. Semua poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. A, B, C, D, E, F, G ialah poligon sekata. Maka A, B, C, D, E, F, G mempunyai sisi yang sama panjang. Deduktif ke induktif? Deduktif. So, semua poligon daripada kenyataan yang umum. Dia buat kesimpulan khusus. Nombor 5. Semua gandaan 10 berakhir dengan digit kosong. Nombor 50 ialah gandaan 10. Maka nombor 50 berakhir dengan digit kosong. Deduktif, induktif? Deduktif. Nombor 6. Deduktif, induktif? Induktif. Kan? Induktif. Nombor 7. Induktif juga kan? Dia bagi premis-premis khusus, lepas tu dia bagi maka kesimpulan, dia buat kesimpulan. Nombor 8. Semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Deduktif ke induktif? Deduktif. Nombor 10. Nombor 10. Nombor 9 adalah 9. Deduktif kan? Sebab semua dia jelas betul saja. Semua nombor yang sembah boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okay, nombor 10. Induktif kan? Maka sudut pengenap bagi theta ialah 180 tolak theta. Okey. Okey, hujah deduktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk berikut. So, apabila orang berhujah ataupun kita membuat satu-satu hujah, kita boleh nilai sama ada kita punya hujah tu sahkah ataupun tidak. Maksudnya kalau tidak sah, maksudnya kita tidak boleh pakai hujah tu lah. Maksudnya kalau orang kita
kita tengah berdebat kan, tengah bergaduh. Terus kita bagi hujah, dia bagi hujah. So untuk hujah didaktif dia ada dia punya formatnya, dia punya bentuk. Macam mana kita mau tahu hujah tu sah ataupun tidak? Kalau tidak sah tu maksudnya dia punya hujah tu tidak logik. Dan tidak betul lah hujah dia. Sebab tu kita belajar logik ni. Kita belajar logik ni supaya kita boleh berfikir apa kenyataan yang dibuat tu betulkah ataupun tidak. Okay, sebab tu hujah didaktif. Hujah didaktif ni kita buat satu kesimpulan khusus daripada umum kan. Dia punya bentuk dia 3 bentuk ni. Bentuk pertama, bentuk ketiga, kedua, bentuk ketiga. Okay, premis pertama dia kita pergi bentuk yang pertama tu. Contoh premis 1 dia cakap semua A ialah B. Macam juga Smiti. Semua pelajar Smiti adalah Muslim. Premis kedua dia C ialah A. C ni maksudnya pertama kita ada dua boleh ubah. Semua pelajar Smiti adalah Muslim. So pelajar Smiti dengan Muslim ada dua. Lepas tu masuk C. Premis kedua C. Maksudnya ini yang benda yang ketiga masuk. Contohnya si Daus. Daus bersekolah di Smiti. Yang pertama, semua pelajar Smiti. Daus adalah pelajar Smiti. Kesimpulan dia, Daus adalah seorang pelajar Muslim. Gitu. So, itu bentuk dia. Kalau diikut bentuk tu semua A ialah B, C ialah A, C ialah B, maka dia punya hujah sah. Kita belum tengok lagi hujah dia benar ataupun salah tu belum kita kira. Itu kita baru kita kasih kita iktiraf hujah itu adalah sah. Maksudnya dia boleh cakap begitulah. Cuma betul atau salah belum kita kira. Bentuk yang kedua, jika P maka Q. P adalah benar, Q adalah benar. Yang ketiga, jika P maka Q. Bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar. Tiga-tiga ni adalah bentuk kalau kita mau tentukan sesuatu hujah didaktif tu sah ataupun tidak. Okay, lepas kita tentukan sama ada dia sah ataupun tidak, kita akan tentukan sama ada dia munasabah ataupun tidak munasabah. Okay, kalau dia tidak sah, confirm dia tidak munasabah saja. Munasabah ni maksudnya munasabah lah kan, yang tidak mustahil berlaku, boleh berlaku, munasabah. Contohnya jam si Daus berlari ke KK dalam masa 2 minit. Munasabah kan? Yang munasabah kan? Itu namanya munasabah. Yang kita boleh, ini boleh diterima begitu. Kalau dia tidak ikut bentuk ni, bentuk 1, 2 dan 3, dia terus tidak munasabah. Kalau tidak ikut dia punya formatnya, bentuknya. Di contoh sini. Itu semua pelakon pandai menari. Jasmine ialah pelakon. Kesimpulannya Jasmine pandai menari. So ini dia ikut bentuk yang pertama, kan? Semua pelakon, dia punya A ni adalah pelakon, dia punya B adalah pandai menari. Semua pelakon pandai menari. So, Jasmine ialah pelakon. So Jasmine ialah A. Lepas tu Jasmine ialah B, pandai menari. So ini sah. Okey. Lepas tu hujah di atas merupakan satu hujah yang sah. Walaupun kita tahu bahawa premis 1 adalah palsu. Sebenarnya semua pelakon pandai menari. Tidak semestinya semua pelakon pandai menari. Tapi hujah ini masih sah. Ini masih sah tapi dia tidak munasabah. Gitu. Munasabah ini kita tengok berdasarkan kita punya kesimpulan dan premis-premis. Sama ada benar ataupun palsu ataupun salah. Okey. Ada contoh latihan. Okey, contoh 17. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Premis 1. Semua gandaan 16 ialah nombor genap. So dia punya A adalah gandaan 16. Dia punya B adalah nombor genap. So 64 ialah gandaan 16. 64 ialah nombor genap.
Okey, adakah dia sah? Sahkah dia atau tidak? Sah kan? Sebab dia ikut bentuk yang pertama tadi, yang ini. Dia ikut bentuk yang pertama. Semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Okey, adakah dia munasabah? Adakah dia munasabah? Ya. Semua kena 16. Maksudnya semua spirit 16 ialah nombor genap. So 16 kali 1 16 kan? 16 kali 2 30. 32. 16 kali 3 40. 40 berapa? 48. 48 kan? Yang 48. So dia sah dan munasabah. Sebab semua ganda 16 ialah nombor genap. Betul, 64 ialah ganda 16. Okay, macam mana kita menentukan 64 itu ganda 16 ataupun tidak? 64 bagi 16. Ya, 64 bagi 16. Dapatkah 64 bagi 16? Coba kalkulator. 16 bagi 16. 64 bagi 16. 4. So betul kan? Boleh bagi kan? Okey, lepas kesimpulan dia 64 ialah nombor genap. Nombor genap kan 64? Ya. Okey. So ya sah dan munasabah. Jawapan Apa ni? tulis Jawapan dia sah dan munasabah. Itu sih ya. Kalau tidak baru kita bagi tahu sebab. Ini sekiranya tidak berikan justifikasi Anda. Okey, premis 1 B. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera. Bumi ialah bola keranjang. Okay, sah kah tidak? Sah. Sah. Jawapannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Bumi. Jadi kita belum tengok dia punya benar atau palsu tu. Kita boleh tengok dia punya format, dia punya bentuk. Okay, adakah ini ikut bentuk yang pertama? Tidak kan? Kalau dia ikut bentuk pertama dia mesti aku sebut bumi ialah bola keranjang. Kan? Sebab C ialah A. Sebab sini kita punya A adalah bola keranjang kan? Semua bola keranjang berbentuk sfera. So kita punya dia sebetulnya sebut bumi adalah bola keranjang. Bumi berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera. So ini dia tidak sah. Apabila dia tidak sah, dia tidak munasabah. dia mesti ikut bentuk tu. Ya, dia mesti ikut betul-betul. Dia tak boleh balik-balik. Apa sebab dia buku teks? Apa justifikasinya? Tidak pun contoh. Ya, contoh 17. Apa jadi? Rasanya justifikasi dia tidak mengikut bentuk. Dia dicontoh saja di depan. Dia bukan di belakang. Tidak sah karena kesimpulan tidak dibina berdasarkan premis yang diberi. Pada itu juga tidak munasabah. Tidak sah sebab dia tidak Kesimpulan tidak dibina. Kesimpulan tidak dibina mengikut Premis yang diberi. premis yang diberi. Maksudnya itu dia tidak ikut ni lah bentuk ni. Bentuk 1, 2 ataupun 3. Okey, sekarang kita masuk sudah yang bentuk kedua, bentuk ketiga. Jika W kecil daripada 9, maka W kecil daripada 19. Okey, 4 kecil daripada 9, benar. Betul kan? 4 kecil daripada 19, benar? Betul. Benar. Okey, sah kah tidak? Sah. Okey, sekarang kita tengok munasabah kah tidak munasabah? Munasabah. Okey, kalau munasabah kita akan cek satu-satu. Dia punya premis, setiap premis dan kesimpulan. Okey, premis pertama dia, jika W ini kecil daripada 9, maka W kecil daripada 19. Benarkah palsu? Benarkah palsu? Benar. Okey, kalau W kecil daripada 9 ni berapa? 1 hingga 8 kan? Okey, kalau dia bilang W kecil daripada 19, 1 hingga 8, 18. Okey, so benarkah palsu? Palsu kan?
So dia sah dan tidak munasabah. tidak munasabah. Sebab premis yang pertama tu palsu. Itu aja. Itu apa jawapan dia? Sah dan munasabah. Sah dan munasabah. Jika sah dan munasabah. C. Iya C. Si. Jika dia boleh kecil daripada 9, maka dia boleh kecil daripada 19. Mungkin W kecil 19 sampai 8 jam. Okay, nanti saya cek balik kenapa saya boleh salah sini. Okey, D. Premis 1. Jika A tidak sama dengan kosong, maka AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Okey, premis kedua dia A tidak sama dengan kosong. Kesimpulan dia AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Okey, sah atau tidak? Tidak sah. Ini adalah jika P, ini kita punya ini kita punya P, maka Q. So P adalah benar, Q adalah benar. Maksudnya P ni dia ikut sini, Q ni dia ikut sini. Okey, dia ikut ke tidak ikut? Dia ikut kan? So itu adalah sah atau tidak sah? Sah. Sah. Sah kan? Okey, dia sah sebab dia ikut dia punya bentuk yang kedua. Okey, munasabah kah tidak munasabah? Okey, ini adalah kuadratik. Kita belum masuk kuadratik kan? Okey, kuadratik ni yang bagi dia ungkapan kuadratik adalah ini, kuasa ni, n ni. N ni dia punya, kalau kuadratik dia mesti kuasa 2. Okey, dan dia mesti tidak sama dengan kosong. Sebab kalau kosong ini akan jadi tiada. Yang bagi ciri-ciri ungkapan kuadratik ni adalah yang ini, yang X ada kuasa ni. Kalau dia tiada kuasa, dia tidak jadi ungkapan kuadratik. Dia jadi linear. Dia jadi ungkapan linear kan? Jadi graf dia jadi linear lah. Linear ni begini, lurus ya. Kuadratik ni yang ada melengkung, bentuk Q. Okay, so ini adalah sah dan munasabah. So jika dia bilang A ini tidak sama dengan kosong, maksudnya sini ada nilai. Maksudnya so kita ada kuadratik, kita ada begini. Apa jawapan dia? Sah tetapi tidak munasabah kerana premis 1 Tidak munasabah. Kerana premis 1 dan kesimpulan tidak benar. Oh, iya. Premis 1 ni dia tidak benar sebab ni N dia tidak dinyatakan. Berapa? Dia tidak dinyatakan berapa. Oh ya, sebab saya lupa bagi tahu kamu yang pernyataannya adalah ayat yang kita boleh tentukan kebenarannya. Sama ada palsu ataupun benar. Okay, so kalau ini kita tidak dapat tentukan. Ini berapa? Sama ada 2 kah, 3 kah ataupun 4. Dia bagi N saja. Kalau dia bagi nilai N, baru kita dapat tahu sama ada dia kuadratik ataupun bukan. So ini palsu. Iya, palsu lah sebab kita tidak tahu. Di situ apa jawapannya? Tidak munasabah kerana Tidak munasabah kerana premis 1 dan kesimpulan tidak benar. premis 1 dan kesimpulan dia tidak benar. So ini dia pasal sini. Ini kita tidak dapat tentukan dia berapa. Kalau dia letak, kalau 2 kuadratik, kalau 3 dipanggil kubik. Kubik bahasa Melayu apa? Kubik juga lah kali, kubik. Okey, ada soalan. Boleh faham? Boleh faham? KI. Premis 1. Jika K boleh dibagi tepat dengan 8, maka K boleh dibagi tepat dengan 4. Okay, so jika K boleh dibagi tepat dengan 8, maka K boleh dibagi tepat dengan 4. Premis 2 dia, 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 8,
12 tidak boleh dibagi tepat dengan 4. Sah kah tidak sah? Sah kah tidak sah? Kita ada 3 bentuk. Bentuk ketiga kan, jika P maka Q bukan Q adalah benar. Maksudnya bukan Q ni ataupun bukan ataupun tidak, Q adalah benar, bukan P adalah benar. So sini bilang jika K, lepas tu maka K. So, 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 8. 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 4. K, sah kah tidak sah? Sah kah tidak sah? Tidak. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab 12 boleh dibagi tepat dengan 8. Itu munasabah. Itu kemunasabahan dia. Ini kalau sah ni kita tengok dia punya bentuknya. Sama ada dia ikut bentuk pertama, bentuk kedua ataupun bentuk ketiga. Kalau dia lari daripada bentuk tu tidak sah. So adakah soalan ini ikut mana-mana bentuk tiga tu? Ikut bentuk. Antara 2 dan 3. Bentuk 3. Bentuk 3 kan? Dia ikut bentuk 3 kan? Tapi ni jika P, dia punya P dia adalah K boleh dibagi tepat dengan 8. Dia punya bukan P kan? So ini 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 8. So 12 ni adalah kita punya K. Tidak boleh dibagi tepat dengan 8. Tidak boleh. Lepas tu maka K boleh dibagi tepat dengan 4. 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 4. So ini adalah sah kan? Jawapannya sah. Tidak sah. Tidak sah juga. Kerana kesimpulan tidak dibina berdasarkan premis-premis yang diberi. Oleh itu, hujah itu juga tidak munasabah. Kesimpulan Tidak dibina berdasarkan premis-premis yang diberi. kesimpulan tidak dibina bagi berdasarkan jenis-jenis yang diberi. Oh bukan, oh ini. Bukan Q. Dia start dengan Q. Ya, so dia kena start dengan 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 4. So bentuk yang pertama P adalah benar, Q adalah benar. Kalau bentuk ketiga bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar. Okay, so dia tidak sah. Munasabah kah tidak munasabah? Tidak munasabah. Kalau dia tidak sah sudah, kita tidak perlu fikir sudah. Dia otomatik jadi tidak munasabah. Kalau kita fikir memang tidak munasabah kan. 12 dia jawab tidak boleh dibagi tepat dengan 8. Boleh dibagi tepat dengan 8? Ya tidak dapat kan? Benarlah kan, benar. 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 4. Tidak boleh. 12 boleh kan? Boleh. 3. So kalau dia tidak sah, dia tidak munasabah. So kesimpulan dia apa dia punya ni? Tidak dibina berdasarkan premis yang diberi. Tidak dibina berdasarkan jenis yang diberi. Okay. F. Premis 1. Jika K ialah nombor genap, maka K tambah 1 ialah nombor ganjil. 2 tambah 1 ialah nombor ganjil. Lepas tu 8 ialah nombor genap. Ini bentuk kedua atau bentuk ketiga? Bentuk kedua. Dia ambil bentuk ketiga, kalau ikut formatnya dia ikut format ketiga kan? So dia sah kah tidak sah? Jawapan dia tidak. Tidak kan, kenapa tidak sah? Sebab tidak tahu nilai K. Bukan. Tidak apa? Dia tidak mematuhi metode ujahan dia. Sebab kalau yang bentuk ketiga tu, sini sepatutnya bukan Q kan sini. Ini dibagi Q saja. 8 tambah 1 ini adalah K tambah 1. Ia nombor ganjil. Sebetulnya 8 tambah 1 bukan nombor ganjil. Lepas tu 8 bukan nombor genap. So ini dia tidak sah.
dan tidak munasabah. Munasabah kah jawabannya? Munasabah? Tidak. Hmm? 17. F. Tidak. 17 F. Tidak sah karena kesimpulan tidak dibina berdasarkan premis-premis yang diberi. Oleh itu hujah itu juga tidak sah. Tidak munasabah. Dapat munasabah? Munasabah dari mana? 76. Iya. Di situ di FIFA apa ditulis apa? Ditulis ini buku teks kah? Ini buku teks ya? Ingat? Ini buku teks di mana? Jadi kalau tidak munasabah, situ apa lain dia punya buku teks? Ini buku teks mana nih kamu dapat nih? Ini Google. Oh ini dengan ini kan? Iya, ini sama gambar dia. Ini si Fadlan ini gambar dia sebelah sini. Kenapa beri begitu? Yang dalam sentinya tidak. Apa? Sentinya. Jawaban. Iya. Jawaban. Pasti kejap kalau jawaban sih kejap tinggal. Match pokok. Jadi kenapa jawabannya berbeza? 70? Ini 77. Ini tidak sah tetapi munasabah. Karena kalau dia tidak hujah dia tidak sah sudah. Jadi tidak munasabah saja. Suatu hujah didaktif adalah munasabah jika hujah itu memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, hujah itu adalah sah. Yang kedua, semua premis dan kesimpulannya adalah benar. So, dia mesti sah dulu. Ini ada kan? Oh, sini tiada. Mungkin ini diisi kali dia punya buku teks ni. Ini ada syaratnya. Syaratnya pertama dia kena sah dulu. Sudah sah, baru kita tengok sama ada dia benar ataupun salah. Macam itu dululah. Dia mesti sah dulu. Mesti sah dulu, lepas tu baru munasabah. Tidak sah, tidak munasabah. Baru seperasaan. Lain-lain pula. Okey. Ini kita buat yang practice sendiri. Adakah sini sudah? Belum ya? Habislah pecah-pecah lah sebenarnya video ni. Okey, kita jawab ni lah dulu. Adakah hujah dibawa sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi Anda. Premis 1. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10.
35 ialah gandaan 5, 35 ialah gandaan 10. Sah kah tidak sah? Sah kan, sebab dia ikut bentuk yang pertama. Okey, adakah ia munasabah kah tidak munasabah? Munasabah. Tidak. Okey, premis pertama itu betul kah tidak? Premis pertama dulu. Betul. Tidak palsu kan tu? Dia sebetulnya semua gandaan 10 ialah gandaan 5. Dia bukan 5 ialah gandaan 10, kan? Situ dia palsu sudah. Kalau dia terbalik semua gandaan 10 ialah gandaan 5, itu boleh diterima lagi. Itu masih betul. Kalau dia cakap semua gandaan 5 ialah gandaan 10, tidak, sebab ada 15, ada 25. Premis 2, 35 ialah gandaan 5. Benar kan? 35 ialah gandaan 10. Palsu. So dia sah dan tidak munasabah. Apa jawapannya? Apa jawaban Syifah? Kenapa ada buku teks ah? Tidak. Ini updated tidak? Sah dan tidak munasabah karena premis 1 dan kesimpulan tidak benar. Ya, sebab premis 1 dia tidak benar, sebenarnya tidak benar. Di premis 2, soalan 2. Premis 1, semua segi 4 sama bersudut tepat. Okey. PQRS adalah segi 4 sama. PQRS bersudut tepat. Sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Sah? Terus sah atau tidak sah? Sah kan? Sebab semua A itu segi 4 sama, D bersudut tepat. So PQRS ialah A, dia segi 4 sama. PQRS bersudut tepat. So dia sah. Okey, munasabah kah tidak munasabah? Apa maksud bersudut tepat? Bersudut tepat. Sisi sama-sama. Apa? Bersudut tepat. Semua sisi. Iya, bersudut tepat. Dia memang bersudut tepat kan? Dia bersudut tegak. Bersudut tepat. Bersudut tepat ni maksudnya segitiga, dia segitiga satu sudut tu 90 darjah. Nah, satu sudut tu Yes, kalau tebik. Dia ada satu bersudut tepat, satu lagi bersudut tegak. Bersudut tegak ni maksudnya 90 darjah kan. Kalau bersudut tepat, kamu segitiga kan. Salah satunya itu ada satu bersudut 90 darjah, yang lain itu di bawah 90 darjah. Itu bersudut tepat. Itu kan biasa ada. Apa jawabannya? Yang jawaban dulu. Sah dan munasabah. Dan munasabah. Dengan munasabah. Kisah. Sah sebab berikutan kan? Maksudnya bersudut tepat 90 darjah itu maksudnya kan? Sebab sini 90 darjah kan? Di bersudut. Google bersudut tepat. Bersudut bersuka dalam Tuhan. Okey. Bersudut tepat, bersudut tegak, bersudut tirus. Dia segitiga yang besar, sudut sebesarnya sama dengan dia segitiga. Nah, dia segitiga. Sisi di depan sudut disebut hypotenuse. Segitiga yang besar sudut terbesarnya sama dengan yang besar sudut terbesarnya adalah sama dengan 90 darjah. Betul tak?
Sebab sini yang paling besar 90 darjah kan? Setiap sudut tu 90 darjah kan? Betul. So bersudut tebat maksudnya yang paling besar di sudut adalah 90 darjah. Okay, premis 1. Jika puncak kuasa 2x kecil daripada 3, maka x kecil daripada 9. Okey, premis kedua. Puncak kuasa 2, 4 kecil daripada 3. Okey, kesimpulan dia 4 kecil daripada 9. Sah ke tidak sah? Sah kan? Sebab jika P maka Q. P adalah benar. P dia puncak kuasa 2, 4 kecil daripada 3. Q dia 4 kecil daripada 9. Munasabah kah tidak munasabah? Okey, premis 1. Jika puncak kuasa 2x kecil daripada 3, maka x kecil daripada 9. Okey, itu betulkah palsu kah benar? Palsu kah benar? Palsu? Palsu sebab? Tidak tahu nilai kebenaran. Tidak tahu nilai kebenaran. Tidak tahu nilai kebenaran. Jika puncak kuasa 2x kecil daripada 3, maka x kecil daripada 9. Okay, kalau kita kasih puncak kuasa 2, 9 tu, kita dapat? Kita dapat? Puncak kuasa 3. Kita dapat 3 kan? Ya. Okay, so kita cakap puncak kuasa x kecil daripada 3, maka x kecil daripada 9. Benarkah palsu? Okay, sama di situ dia cakap kalau kita puncak kuasa 9 kita dapat 3 kan. So kalau kita puncak kuasa 8, 2.8 kurang daripada 3 kan. Okay, so benarkah palsu? Benar kan? So maka x kecil daripada 9. So dia bilang jika puncak kuasa x kecil daripada 3, maka x kecil daripada 9. Sebab kalau kita puncak, kalau x itu sama dengan 9, kita akan dapat 3. Kan? Tapi sini dia puncak kuasa x dia kecil daripada 3. Okay, so maka x kecil daripada 9. So benar. Okay, puncak kuasa 4, puncak kuasa 2, 4 kecil daripada 3. Benar? Benar kan? Puncak kuasa 2, 4 sama dengan 2 kan? So 2 tu kecil daripada 3. Okey, so 4 tu kecil daripada 9. So dia sah dan munasabah. Iyalah, apa jawapannya? Ya, sah dan munasabah. Okey. Soalan seterusnya. Dia sebenarnya siapa ni? Cuma dia kadang-kadang berpusing-pusing kan? Jadi kita yang penting pusing-pusing. Nombor 4. Premis 1. Jika K tolak 5 kecil daripada 9, maka K besar daripada 9. Okey, premis kedua. 10 tolak 5 kecil daripada 9. Okey. Kesimpulannya 10 besar daripada 9. Sah kah tidak sah? Sah kan? Sah. Okey, munasabah kah tidak munasabah? Okey, premis pertama, jika K tolak 5 kecil daripada 9, maka K besar daripada 9. K besar daripada 9. So, antara K ni apa? 10. Kan? 10 tolak 5 dapat 5. Kalau 100 termasukkan dalam K? Masukkan dalam K.
Termasuk kah? 100. 3.000? Masuk. 1 juta? Masukkan sebab K itu lebih besar daripada 9. Kita nak tahu berapa K lah. So kalau K kita masuk 100. 100 tolak 5. 195 kan? So dia punya premis tidak benar sudah. Jadi palsu sudah dia punya premis. Kan? Di premis kedua dia 10 tolak 5 kecil daripada 9. Betul? 9. Apakah jawapannya? So ini dia sah tapi tidak munasabah. Sebab premis pertama dia palsu. Premis pertama dia palsu. Ya, premis pertama dia palsu. Apa jawapan dia? Sah tetapi tidak munasabah karena premis satu tidak benar. Sebab dia tidak benar. Sebab K itu lebih besar daripada 9. Kalau lebih besar daripada 9, semua nilai atas 9 itu semua nilai K. Okey? Okay, nombor 5. Premis 1. Jika X ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibagi tepat dengan X. 6 boleh dibagi tepat dengan 3. 3 ialah faktor bagi 6. Okay, jika X ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibagi tepat dengan X. 6 boleh dibagi tepat dengan 3. Okay, itu adalah X kan? 3 ialah faktor bagi 6. Okey, sah kah tidak sah? Sah kah tidak sah? Ini masih didaktif kan? Ini masih didaktif. Sah kah tidak sah? Sah? Tidak? Sah? Tidak? Sah? Tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab iya, dia tidak ikut bentuk yang keberapa? Ya, dia mau ikut bentuk ketiga, tapi dia tidak ikut bentuk ketiga. Kita punya P ialah faktor bagi 6 kan? Jika X ialah faktor bagi 6, itu adalah kita punya P. Kita punya Q, 6 boleh dibagi tepat dengan X. So, premis kedua kita, dia start dengan Q sudah. So, kalau Q, dia mesti bukan Q. Ya, bukan Q. So, maka 6 tidak boleh dibagi tepat dengan 3. Itu sepatutnya. Okey, dia tidak sah. Kalau tidak sah, tidak munasabah. Apakah jawapannya? Tidak sah karena kesimpulan tidak dibina berdasarkan premis yang diberi. Hal itu hujah itu juga tidak munasabah. Yang munasabah. Bagaimana jawapannya? Tidak sah kerana tidak mengikut premis yang diberi. Tidak mengikut premis. Okey, itu untuk ayat yang bentuk 1 2 3. Tidak sah kerana tidak mengikut premis yang diberi. Kesimpulan. Premis dan kesimpulan yang diberi, begitu kan? Tidak sah karena kesimpulan tidak dibina berdasarkan premis yang diberi. Okey, karena kesimpulan tidak dibina berdasarkan premis yang diberi. Okey, 6. Premis 1. Jika L1 selari dengan L2, maka keturunan L1 sama dengan keturunan L2. Premis kedua, keturunan L1 tidak sama dengan keturunan L2. L1 tidak selari dengan L2. Sah kah tidak sah? Sah. Ada yang jawab tidak sah? Sah kan? Ini diikut yang ketiga. Kalau tidak, dia menafikan. Okay, munasabah kah tidak munasabah? Okay, kita tengok. Jika L1 selari dengan L2, maka keturunan L1 sama dengan keturunan L2. Ingat-ingat nama maksud selari. Dia selari. Kalau dia satu tu begini, satu pun begini juga. Dia punya sudut sama, dia punya darjah dia sama. Okay, so itu adalah benar. Kalau dia selari, dia punya keturunan pun sama. Okay, so benar keturunan satu tidak sama dengan keturunan 2. L1 tidak selari dengan L2. Ya, betul. Kesimpulan dia pun betul. So keturunan premis kedua dia keturunan 1 tidak sama dengan keturunan 2. So dia sah dan munasabah. Apa jawapan dia, Tuan? Sah dan munasabah. Sah dan munasabah. Berapa saya tadi? 8 kah?
7 sudah kan? Belum kah? Belum. 7, 3, 7, 4 soalan lagi. Kita jawab 2 soalan lagi lah, lepas itu habis. 7 dengan 8. Oke, jika semua rombus, yang ini satu, semua rombus mempunyai pepenjuru yang berserenjang. Pepenjuru yang berserenjang. PQRS mempunyai pepenjuru yang berserenjang. PQRS ialah rombus. Tidak salah sah. Tidak sah kan? Dia mengikuti yang ketiga, tapi dia tidak ikut juga. Sepatutnya PQRS tidak mempunyai sepatutnya dia buat kan? Itu tidak sah. Adakah dia munasabah ataupun tidak? Rombus. Apa maksud rombus? Bentuk apa? Oh ini. Ini bukan rombus nih. Rombus ini. Bukan. Rombus. Ini segi 4 sama. 3 dimensi kan? Iya, ini segi 4 sama nih. 3 dimensi mana? Rombus dia ada dimensi. Rombus ini 2 dimensi saja. Kalau 3 dimensi dia jadi cube kan. Cube. Rombus ini dia segi 4 sama, cuma dia miring sedikit. Ini segi 4 sama nih, cuma dia kasih gitu saja. Rombus kan dia yang begitu kan, ada maka yang begini. Nah, ini segi 4 selari. Apa beza dia? Dia punya panjang sisi itu. Kalau rombus semua panjang sisi dia sama. Kalau segi 4 selari dia satu pasang. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Oke, ini pepenjuru. Apa pepenjuru? Ini bahkan pepenjuru. Ini pepenjuru. Ya pepenjuru ini. Oh ini pepenjuru dia nih. Ini penjuru dia. Apa dia cakap? Rombus semua mempunyai pepenjuru yang berserenjang. Serenjang ini 90 darjah. Pepenjuru. Apa sudah saya pepenjuru? Pepenjuru apa? Pepenjuru rombus. Pepenjuru rombus ialah pembagi 2 sama serenjang. Tingkat selari. Pepenjuru serumbus ialah pembagi 2 sama serenjang. Ciri-ciri sisi 4 rombus. Pepenjuru ini adalah yang di depan dia nih. Ini pepenjuru dia. Isu apa ayatnya tadi? Masalah kita nih. Semua rumus mempunyai pepenjuru yang berserenjang. Habis masa sudah. Semua rumus mempunyai pepenjuru yang berserenjang. Apa jawabannya? Pepenjuru yang berserenjang. 7 kan?
tidak sah karena kesimpulan tidak dibina berdasarkan premis yang diberi. Oh iya, kita tidak perlu kira sebenarnya dia punya sama ada benar ataupun salah. Oke, terus tu Pada itu hujat juga tidak munasabah. kita munasabah. Mempunyai penjuru yang semua perumbus mempunyai penjuru yang berserentak. Oke, itu sajalah hari ini. Jadi kalau tidak sah, tidak munasabah. Kita tidak perlu tengok sudah sama ada dia benar ataupun salah. So, ini nanti saya cek bagaimana masuk ke penjuru yang berserenjang. Penjuru yang berserenjang. Oke, itu sudah ada soalan. Tiada. Oke.